ataupun nanti ikut flow. Perjalanan Global Peace Mission Malaysia GPM dalam misi kemanusiaan merentasi sempadan kini memasuki tempoh 2 dekad semenjak penubuhannya pada 26 September 2001 ekoran pengisytiharan perang oleh Amerika Syarikat ke atas Afghanistan. Bermula dengan misi keamanan sejagat yang juga turut disertai oleh 27 NGO yang lain, misi bantuan kemanusiaan dan perubatan telah digerakkan ke sempadan Afghanistan dan perangan, kemiskinan, keadaan politik yang tidak stabil maupun ancaman kepada keselamatan diri kerana ditindas di negara sendiri. Berikut adalah usaha mengangkat tema memperjuangkan keamanan serta mengetengahkan isu-isu terkait dengan hak asasi manusia yang mengancam keselamatan, keadilan, keamanan dan keharmonian mana-mana individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Ianya bertujuan untuk mempengaruhi mana-mana tindakan maupun keputusan dalam perancanaan politik, ekonomi, sistem sosial dan juga gerak kerja pada institusi yang berkaitan. Aktiviti-aktiviti advokasi yang digerakkan oleh GPM adalah seperti berikut. Rundingan meja bulat
dan ziarah berbuah amal. Bagi memastikan segala perancangan serta usaha bantuan oleh GPM berjalan dengan lancar, ianya memerlukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang ketika ini berada di papan layar masing-masing untuk mengikuti wacana siri pertama kita sempena dengan sambutan 2 dekad Global Peace Mission Malaysia. Dan pada malam ini kita dipertemukan dan kami sangat hargai keberadaan dan kesediaan 2 orang panel yang kita jemput khas untuk kita rasmikan secara langsung berkaitan dengan topik yang kita akan bincangkan. Pada malam ini kita akan membincangkan mengenai topik ABIM, kepeloporan misi keantarabangsaan, dan 2 tokoh yang kita jemput ini adalah merupakan Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, ketika ini merupakan Presiden Wadah Pencerdasan Umat dan juga merupakan pengurusi Global Peace Mission, dan itu juga beliau antara lain dikenali sebagai individu yang lama terlibat dan sebelum ini juga selama 8 tahun sebagai mantan Presiden ABIM bermula pada tahun 1967 sehingga 2005. Manakala panel kita yang kedua, saya lalukan kehadiran saudara Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden ABIM ketika ini. Dan saya fikir dalam tempoh masa yang ada ini beliau juga antara lain aktif mengisi ruang lingkup bincangan yang menyeluruh dan meliputi keseluruhan gerak kerja yang ABIM lakukan. Dan malam ini tuan-tuan yang hormati sekalian, saya Ahmad Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif di Global Peace Mission, akan mengendalikan acara. Anda boleh like dan juga komen, boleh saja sampaikan hasrat dan juga pertanyaan kepada kedua panel ini, kita akan sampaikan kepada mereka. Dan wacana ini sebagai permulaan untuk siri reflect series yang seterusnya. Jadi pendahuluannya ataupun anekdot kepada perbincangan kita pada malam ini adalah untuk kita merungkai bagaimana gerak kerja GPM itu sendiri, dan ianya juga ada kaitan secara langsung dengan Angkatan Bela Islam Malaysia sebagai organisasi rasmi gerak kerja kemanusiaan di peringkat global. Dan ABIM juga pada tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-50 tahun dan GPM 20 tahun. Jadi gerak kerja lapangan khususnya di dalam dan juga di luar negara itu ada perkaitan. Jadi fokus perbincangan kita tertumpu kepada bagaimana ABIM itu boleh bergerak sebagai entiti masyarakat madani bukan sahaja di peringkat dalam negara tetapi kekuatannya itu melangkaui peringkat global dan juga antarabangsa dan jaringan-jaringan yang ada. Jadi saya mulakan dulu dengan kupasan daripada saudara Muhammad Abdul Aziz sendiri, Presiden ABIM. Bagaimana saudara melihat kepada himbauan 50 tahun ini dan refleksi kepada gerak kerja ABIM ketika ini? Jika dulu ABIM pada zaman usia Tuan Haji Ahmad Azam dan sebelum-sebelum pimpinannya barangkali tidak punyai sejarah yang memandu, tidak punyai senioriti ataupun orang-orang yang terdahulu yang mendahului dan tidak belajar daripada kesilapan orang terdahulu. Tapi bagi ABIM ketika ini sebagai gerakan anak muda, bagaimana ABIM membawa agenda yang kita kata konsisten dan berterusan sehingga 50 tahun, bukan saja pada tahun ini tapi pada tahun akan datang. Silakan.
Okey, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Persatuan Umat Malaysia, Saudara Fahmi, CEO GPM, berangkat moderator pada malam ini. Syukur kita kepada Allah SWT atas keizinannya untuk kita bersama dalam siri yang pertama, siri refleksi misi antarabangsa ABIM dan keloporan misi antarabangsa, yang mana sudah pasti banyak aspek sejarah yang pasti akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, dan juga banyak himbauan-himbauan yang saya fikir bila berbalik kepada persoalan itu sudah pasti ia menjadi pandu arah kepada ABIM untuk kita bawa misi yang lebih besar pada masa akan datang. Saya ada sediakan slide untuk sekadar menceritakan gambar-gambar lama ataupun gerakan advokasi ABIM sejak tahun 70-an yang kita bawa bagi mengisi kekosongan umat khususnya di alam Melayu pada tahun 70-an. Baik, kalau boleh kita mulakan dengan slide yang pertama. Saya minta izin mungkin ada masa sikit. Baik, yang pertama bila sebut tentang ABIM, 50 tahun ABIM, dia bukan hanya 50 tahun organisasi ABIM, dia bukan hanya dia lebih daripada itu, iaitu 50 tahun ulang tahun kesedaran umat terhadap Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita menyambut 50 tahun kesedaran umat terhadap isu-isu Islam global. ABIM sejak tahun 70-an kita sudah mempelopori gerakan Islam, kita telah mempelopori kesedaran perjuangan Palestin. Saya sempat untuk mengutip sebahagian daripada arkib ABIM, risalah ABIM yang rata-ratanya dikeluarkan pada tahun 70-an. Waktu awal perubahan ABIM, kita sudah pun kemukakan satu lidah rasmi yang namanya Risalah ABIM. Dan Risalah ABIM ni menceritakan tentang gerakan-gerakan umat Islam Palestin yang mana saya yakin tidak ada terdapat dalam mana-mana majalah ataupun tulisan organisasi Islam di Malaysia. Ini contoh yang ditulis oleh Profesor Osman Bakar waktu itu, yang juga merupakan ketua Biro Pendidikan ABIM. Kemudian next. Ini antara contoh bila mana kita menceritakan tentang Masjid Ibrahim, pencerobohan Yahudi. Kita juga menceritakan tentang geopolitik di Israel, kemenangan parti Likud yang membawa kepada keganasan yang lebih dahsyat di bumi Palestin. Dan juga yang kemudian yang berikutnya, gerakan-gerakan ini sampailah membawa kepada, kalau saya boleh sebut, kita rakyat Malaysia dan juga kerajaan Malaysia secara rasmi mengiktiraf perjuangan Palestin sebagai perjuangan umat global. Penting untuk saya sebut di sini ialah kalau kita lihat, teliti sejarah tahun 70-an, orang kita melihat perjuangan Palestin itu mungkin lebih kepada perjuangan di sana. Tidak sangat dianggap sebagai perjuangan yang besar seperti hari ini. Tetapi bila mana ABIM membawa perjuangan Palestin sebagai perjuangan umat nadi yang bersama, yang dikongsi bersama, dan ditambah pula dengan gambar yang ujung kanan tu, gambar ketika Datuk Seri Anwar sudah berada dalam kerajaan, dia melicinkan lagi proses kita mengiktiraf perjuangan Palestin disusuli dengan kunjungan Yasir Arafat ke Malaysia. Jadi ini adalah proses kesinambungan yang datangnya daripada sebuah NGO, kemudian masuk ke mainstream kerajaan, dan akhirnya ia telah diterima oleh umat sebagai perjuangan bersama, nadi perjuangan bersama yang harus didokong. Kemudian selain daripada Palestin, boleh tengok yang berikut. Ini juga antara penting pentas perjuangan kita dalam isu Afghanistan. Banyaklah mungkin Encik Azam lebih maklumlah tentang perjuangan Palestin di Afghanistan. Dan ini gambar mantan Presiden Datuk Seri Anwar ketika dalam ABIM lagi. Sudah ada utusan surat menyurat antara ABIM dan juga gerakan-gerakan dakwah dan juga tokoh-tokoh Islam di Afghanistan. Kemudian yang berikutnya, selain daripada itu kita juga tidak ketinggalan untuk bicara tentang persoalan aspek politik Turki. Ini contoh pilihan raya di Turki sudah dibahaskan dalam risalah ABIM tahun 70-an. Kemudian juga tentang isu-isu Benazir Bhutto, Pakistan, dan juga kita juga tidak ketinggalan kita bahas tentang
perjanjian damai antara Yitzhak Rabin waktu itu dengan Palestin yang sebenarnya tidak membawa kepada perdamaian, dan seterusnya. Dan tidak dilupakan Abim juga merupakan pelopor kepada isu umat Asia Tenggara. Selain daripada isu-isu dunia global, kita juga bawa isu yang berlaku di Thailand, umat Islam di Thailand, dan dalam masa sama kita juga membicarakan tentang perjuangan umat Islam di Selatan Filipina, bangsa Moro, yang sudah pasti amat sukar waktu itu. Cuba bayangkan tahun 70-an, agak sukar untuk masyarakat kita memperoleh maklumat, tetapi dalam konteks ini Abimlah merupakan penyalur maklumat penting kepada umat Islam secara global bagi memastikan umat Islam sentiasa mendapat update dan juga kesedaran tentang isu yang berlaku. Kemudian yang berikutnya, okey, jadi itu dulu. Baik, jadi mungkin kesimpulan awal bila mana kita nak bicara tentang Abim, itu yang kita sebut. Bila sebut tentang 50 tahun Abim, dia bukan hanya 50 tahun organisasi sahaja, tetapi ia adalah merupakan sambutan 50 tahun kesedaran umat di alam Melayu ini, khususnya di bumi Malaysia, terhadap isu-isu global, isu-isu gerakan Islam, isu-isu umat Islam secara global. Dan ini adalah merupakan satu nadi yang saya fikir yang telah dibawa oleh Abim. Jadi bila mana kita bahas tentang persoalan himbauan 50 tahun Abim, Abim sudah pun ke depan membawa gerakan yang bersifat komprehensif. Abim hari ini, bila mana orang kata Abim kita tackle banyak isu, dia bukan bermula hari ini ya. Abim ni kejap nak tackle isu tempatan, nak tackle isu lokal, isu wanita, isu global. Bukan hari ini baru bermula. Tapi 50 tahun yang lalu, sejak tahun 70-an, Abim sudah lama membawa isu-isu yang bersifat komprehensif, meliputi isu-isu yang tadi saya sebut, misi keamanan sejagat, yang kita bawa misi sebagai Islam Rahmatan Alamin, dan akhirnya membawa kepada perubahan GPM, Global Peace Mission Malaysia, dan seterusnya pada tahun 80-an dan 90-an. Ia dijayakan dengan perjuangan kita di bawah pimpinan Dr. Muhammad Nawanuti dan juga Tuan Haji Ahmad Azam dalam isu Bosnia contohnya, isu Rohingya, yang juga kita bawa sekitar awal tahun 80-an dan berikutnya. Jadi sebagai kesimpulan, Abim kita adalah merupakan sebuah gerakan yang bersifat memberi kesedaran Islam terhadap isu-isu yang berlaku dalam konteks global. Kerana apa? Saya tutupkan dengan satu pemikiran yang mana Abim selalu menyebut pemikiran ini, iaitu pemikiran yang dibuat ataupun yang disebut oleh Malik bin Nabi, colonizability, iaitu umat Islam di rantau dunia berada dalam post kolonial. Jadi atas framework rangka itu, kita faham bahawa seluruh dunia umat Islam berhadapan dengan masalah, dan itulah yang harus dikongsi oleh Abim kepada seluruh masyarakat dunia, khususnya di alam Melayu. Framework yang sama, framework post kolonial, umat Islam seluruh dunia harus bangkit bersama, insya-Allah. Itu saja peringkat awal. Terima kasih. Terima kasih, Faisal. Penting untuk permulaan itu ditampilkan dokumentasi dan juga rekod yang berharga dalam konteks membuktikan bahawa apa yang dicakapkan itu bukan omongan saja, tapi ada bukti dan pernyataan sikap, dan mereka-mereka yang terdahulu itu kini saya fikir juga merupakan individu yang mempunyai legasi dan nama yang tersendiri. Profesor Osman Bakar tadi disebutkan adalah merupakan salah seorang daripada most prominent Muslim scholars yang baru saja diterbitkan, antara 500 orang dari segi akademik. Jadi Tuan Haji Ahmad Azam, dalam soal yang telah disebutkan oleh Saudara Faisal tadi, penting kita lihat bahawa penglibatan Abim itu dalam gerak kerja antarabangsa meliputi gerak kerja di peringkat Muslim minority. Bercakap tentang isu ini juga, Abim menyantuni negara-negara yang terlibat dengan krisis, termasuk juga negara-negara yang terlibat dengan konflik peperangan dan juga terlibat dengan bencana alam. Jadi bagaimana permulaan Abim itu? Tuan Haji Ahmad Azam juga saya boleh sebutkan sebagai generasi kedua. Faisal mungkin generasi yang seterusnya. Pelopor itu telah ada. Jadi menyambung tradisi yang telah ditinggalkan oleh pelopor awal tadi, bagaimana kita beban kepada Tuan Haji Ahmad Azam sendiri pada waktu memimpin Abim selama 8 tahun. Silakan. Ambil dulu Cik. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Secara Fahmi, secara Faisal dan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti sesi refleksi ini, ya. Pertama, saya nak merasa begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah diusahakan oleh ABIM sejak hampir 50 tahun dahulu, sekarang ini sudah menjadi milik ramai NGO-NGO. Ya, bukan ABIM keseorangan. Ketika kita memulakan program mencetuskan kesedaran umat Islam seluruh dunia ini, kita hampir satu dekad keseorangan. Ya. Namun demikian, setelah kita reflect waktu hari ini, saya cukup bergembira melihatkan ada sudah begitu banyak NGO-NGO yang concern tentang isu-isu yang diperjuangkan sejak 50 tahun dahulu. Sekarang bukan ABIM keseorangan lagi, tapi kita sudah banyak suara-suara yang berbicara mengenai isu Palestin, isu Arakan, Rohingya, isu Syria dan segala macam. Jadi saya rasa begitu bersyukur bahawa kepeloporan ABIM 50 tahun dahulu itu telah membuahkan hasil. Hasilnya sudah menjadi milik bersama, dikongsi bersama oleh banyak NGO-NGO pelbagai latar belakang dan juga kecenderungan, yang sebenarnya saya secara peribadi merasa gembira. Bukan kerana kita bersaing, tetapi alhamdulillah kita sudah berkongsi visi dan misi mengenai masalah umat di seluruh dunia. Saya juga gembira sekarang saya melihatkan dulu NGO kemanusiaan juga kita hampir keseorangan dalam menghantar bantuan ke kawasan-kawasan perang dan segala macam. Dan sekarang ini alhamdulillah ia ini disambut oleh banyak NGO-NGO yang nama-namanya berbagai-bagai nama, dengan pelibatan anak-anak muda. Itu yang sangat menggembirakan saya secara peribadi. Alhamdulillah anak-anak muda telah tampil menubuhkan NGO-NGO pergi ke Syria, sanggup bergadai nyawa, ya, untuk melaksanakan misi-misi kemanusiaan. Yang dulu kita merasa kita hanya keseorangan. Ya, alhamdulillah ini suatu kejayaan. Bukan saja anak muda, sekarang ini artis-artis juga terlibat, ahli-ahli politik juga terlibat, pemimpin-pemimpin baru muncul bagi memperjuangkan isu-isu kemanusiaan, isu-isu advokasi mengenai peperangan yang sedang berlaku, yang menyuarakan hak asasi manusia, khususnya umat Islam di seluruh dunia. Inilah antara suatu kejayaan besar ABIM, sebab apa yang berlaku pada hari ini dia mesti ada permulaannya. Ya, bukan kita nak berbangga diri, tetapi hakikat sejarahnya bahawa ABIM tampil 50 tahun dahulu sebagai sebuah gerakan yang kita sebut sebagai the conscience of the ummah, the conscience of the majority, menyuarakan aspirasi umat, menyampaikan cita rasa penderitaan umat yang ada di seluruh dunia. Ya, inilah merupakan satu kegembiraan dalam menyambut 50 tahun ABIM, bermakna kejayaan kita menjadikan isu-isu umat ni menjadi milik ramai pihak, sebab tak mampu sebuah organisasi untuk menangani isu yang begitu banyak di dunia Islam pada hari ini. Persoalan pada Fahmi di mana kita belajar. Ya. Ini juga satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ketika ABIM ditubuhkan pada tahun 70-an, bersama-sama dengan itu tertubuhnya juga World Assembly of Muslim Youth, WAMI, yang beribu pejabat di Riyadh. Ya. World Assembly of Muslim Youth ini adalah merupakan pemuda-pemuda Islam di seluruh dunia, ditubuhkan tahun 71. Ya. Dan ABIM ditubuhkan pada 71 dan antara pengasas untuk di Asia Pasifik. Saudara Anwar Ibrahim menjadi wakil WAMI Asia Pasifik pada awalnya, diikuti oleh Tuan Haji Kamarudin Muhammad Noor, kemudian oleh Haji Anwar Tahir. Ya, dan seterusnya oleh pimpinan-pimpinan yang seterusnya. Jadi ini ada satu anugerah Allah SWT, sebab seawal penubuhan ABIM sudah berada di persada antarabangsa.
Network kita sudah worldwide ketika kita ditubuhkan. Ya, ini antara faktor mengapa ABIM menjadi faktor penting ya di dalam isu-isu keantarabangsaan, kerana penubuhan kita itu selari dengan penubuhan satu gerakan belia yang ada di seluruh dunia pada waktu itu, dan kerana itulah kita mempunyai jaringan maklumat, jaringan NGO, jaringan sahabat-sahabat tokoh-tokoh pemimpin yang ada di seluruh dunia, dan isu-isu umat itu sampai semerta kepada kita. Tak payah nak tunggu surat khabar. Surat khabar tidak mengangkat tajuk tersebut, kita sudah tahu maklumat tersebut. Apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di selatan Filipina, apa yang berlaku di selatan Thailand umpamanya, apa yang berlaku di Kashmir, kita tahu dengan serta-merta dan kita cepat mengangkat isu ini sebagai isu umat yang perlu dipelopori dan juga perlu ditubuhkan tabung-tabung bagi menghantar bantuan, dana dan segala macam pada tahun 17. Jadi rahsianya adalah kerana nikmat Allah SWT, rahmat Allah Ta'ala, kerana penubuhan ABIM selari dengan penubuhan WAMI, dan secara langsung kita telah mempunyai network rangkaian yang begitu banyak, dan kita saling belajar antara satu sama lain tentang pengalaman-pengalaman mengurus isu-isu advokasi, isu-isu kemanusiaan, isu-isu hak asasi dan misi-misi bantuan kemanusiaan. Itulah satu sejarah yang yang mungkin NGO-NGO yang baru sekarang ini perlu faham ya mengapa network ABIM dan ABIM dikenali ramai di seluruh dunia, kerana penubuhan kita itu selari dengan penubuhan WAMI dan juga penglibatan ABIM di dalam IFSO, iaitu Kesatuan Pelajar-Pelajar Persekutuan Pelajar Islam di seluruh dunia. Jadi ini juga merupakan antara kekuatan ABIM, dan ABIM menjadi pelopor kepada isu-isu antarabangsa yang dari segi sejarahnya ini merupakan satu sejarah yang tidak ada siapa yang boleh menafikan, dan ABIM bergembira, saya khususnya bergembira kerana isu yang kita angkat telah menjadi milik ramai NGO-NGO, milik umat, malah milik kerajaan Malaysia, sehingga Malaysia muncul sebagai negara yang sentiasa prihatin terhadap masalah umat di seluruh dunia. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji Azam. Tadi disebutkan tentang sumbangan itu telah dirasai dan dimiliki secara bersama oleh keseluruhan serta masyarakat dalam negara kita, dan kita lihat sendiri dari cabaran sebenarnya boleh jadi apa yang disebutkan tadi, peluang kepada mereka yang lain untuk merasai, dan beban yang ada kepada ABIM untuk menilai dan juga melakukan semua usaha-usaha dalam keadaan yang sangat terhad, limitasi beberapa perkara itu mungkin agak kita boleh katakan itu sebagai satu cabaran sebenarnya kepada Faisal. Jadi bagaimana mengimbangi kejayaan masa lalu dan persiapan untuk gerak kerja mendatang ini dalam keadaan apa yang disebutkan oleh Tuan Haji Ahmad Azam tadi, seolah bahawa bukannya ABIM lagi ketika ini. Telah ramai dalam kalangan kita yang berperan serta dan terlibat dalam kerja-kerja agenda kemanusiaan ini. Baik, seperti mana juga yang disebut Tuan Haji Ahmad Azam, bagaimana hari ini kita dapat lihat banyak NGO-NGO yang sudah pun berminat menemani ABIM dalam isu-isu antarabangsa, termasuk juga dalam isu-isu kemanusiaan. Jadi ini adalah merupakan satu cabaran-cabaran semasa yang pasti ia harus diambil kira bagi memastikan kita mengimbangi antara zaman lalu dan juga zaman kini. Mungkin saya nak quote bila mana Fahmi tanya tentang mengimbangi cabaran lalu, cabaran kini. Dalam satu buku dia disebut tentang seorang maharaja yang bernama Wuling pada tahun 307 before Christ, di bawah satu kingdom namanya Kingdom Zhou, yang mana dia disebut bahawa a talent for following the ways of yesterday is not sufficient to improve the world of today. Leaders in the past understood how important it was to keep up with the times. Dia sebut bahawa bakat ataupun talent mengikuti waktu lalu itu tidak cukup untuk kita menambah baik dunia hari ini. Sebab apa? Sebab dia kata pemimpin zaman dulu dia keep up dengan time. Dia sentiasa melihat ke depan, dia sentiasa melihat situasi sekeliling dia, cabaran-cabaran semasa. Jadi penting untuk kita mengimbangi ataupun melihat cabaran semasa dan juga cabaran-cabaran lalu. Jadi seperti mana juga yang disebut oleh Tuan Haji Ahmad Azam, hari ini cabaran begitu besar.
dengan ledakan maklumat. Kalau dulu kita lihat bagaimana maklumat itu memang tahun 70-an ABIM satu-satunya pemegang maklumat dan kita sebarkan melalui risalah ABIM. Tetapi hari ini dengan media sosial dan sebagainya, masing-masing boleh mendapatkan maklumat. Tinggal lagi maklumat tu kena verify tepat ataupun salah ataupun perlu dilihat sumber-sumbernya. Dalam masa sama, kalau kita sebut tentang kutipan derma dan sebagainya, terlalu banyak individu pihak yang membuat bantuan-bantuan kemanusiaan. Dan dalam masa sama, selain daripada cabaran tu, kita lihat cabaran geopolitik dunia pun juga berubah. Yang tadi kalau waktu awal tadi yang saya sebut, ABIM tahun 70-an itu framework yang kita bawa ialah framework penjajahan post-kolonial. Kerangka umat Islam gagal, umat Islam itu dihina, umat Islam di ketinggalan zaman dan sebagainya. Sebab tahun 70-an itu kita melihat dunia ketiga baru merdeka dan rata-ratanya dunia Islam itu baru merdeka, post-kolonial. Jadi pelbagai masalah itu berlaku. Itu kerangka pada zaman itu. Tapi hari ini kita melihat rangka yang berbeza. Hari ini kita lihat rangka, mungkin kalau ada yang gunakan istilah post-Islamism, gerakan Islam yang pernah sampai ke kemuncak di sebuah negara dan jatuh semula. Kalau kita lihat di di Algeria contohnya, Jazair, Islam sudah sampai ke muncak, maksudnya sudah berjaya merdeka dan juga gerakan Islam itu menang, tapi akhirnya jatuh semula. Akhirnya cabaran hari ini dia bukan lagi cabaran yang saya boleh katakan cabaran post-kolonial itu, tetapi dia cabaran yang saya boleh sebut cabaran yang berkaitan dengan isu-isu yang sudah pasti berkaitan dengan isu umat Islam sendiri. Mungkin juga kalau saya ambil contoh isu normalisasi normalisasi Arab dan Israel. Kita tidak boleh melihat isu ini sebagai isu penjajahan. Dia bukan lagi isu Osmania itu jatuh kemudian mereka dibedak-bedakkan. Tapi hari ini ialah isu di wilayah Arab itu sendiri yang pentingkan diri, pentingkan mungkin ekonomi, habuan dan sebagainya. Jadi cabaran-cabarannya berbeza. Jadi sebab tu penting kalau kita lihat balik bagaimana untuk kita mengimbangi antara cabaran semasa dan juga cabaran-cabaran yang lalu untuk kita melihat ke depan. Bagaimana kita boleh melihat untuk jangka masa yang lebih baik. Dan justru untuk itu juga bila mana kita sebut tentang cabaran ABIM dan juga GPM, bila mana kita bawa contohnya isu-isu kemanusiaan, pendidikan, kita buka sekolah rohingya dan sebagainya untuk masa depan, untuk memastikan mereka ini akhirnya akan pulang ke negara masing-masing dan membangunkan negara masing-masing mengikut acuan kesedaran Islam yang kita bawa untuk lebih mandiri, lebih ke depan dalam konteks untuk membangunkan negara, membela Islam dan juga membela kedaulatan perjuangan yang tadi disebut Palestin dan sebagainya. Baik, Saudara Faisal menyebutkan tentang cabaran itu dan ditanggapi dengan baik dan penerusan itu masih berlaku hingga kini. Dan saya pergi dulu kepada Haji Ahmad Azham kita rehat sebentar. Bagaimana tertubuhnya misi keamanan sejagat ataupun dalam bahasa Inggerisnya Global Peace Mission. Dan saya fikir juga pada waktu itu atas nama ABIM itu digerakkan melalui disebutkan sebagai Minority Muslim Affairs, ada meja-meja yang tertentu untuk terlibat dalam kerja antarabangsa dan isu ini kelihatannya sampai hari ini masih lagi relevan dan tidak kita katakan telah padam selama-lamanya. Jadi bagaimana boleh tertubuh dan terwujudnya Global Peace Mission, dan pada waktu itu saya fikir pada waktu Haji Ahmad Azham sebagai Presiden unmute ya. Ya. Okey. Alhamdulillah memang ke GPM ini ditubuhkan setelah 30 tahun ya, ABIM bergerak menangani isu antarabangsa dengan pendekatan bureau base. Ya. Pendekatan bureau base bermakna ada elemen ad hoc kat situ. Ya, bila ada program, bila ada masalah, tubuh tabung kita bergerak. Habis je isu, kita pun berhenti dan bergerak secara bureau base. Setelah 30 tahun bergerak dalam menangani isu antarabangsa, maka bila masuk tahun 2001, ya, apabila berlaku the war on terror bermula di Afghanistan,
Ya, ABIM tidak ada pilihan kecuali untuk kena rebrand, restructure, reorientate satu gerakan yang lebih fokus dan bukan lagi ad hoc, tapi ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional yang menangani isu itu daripada A sampai Z, A sampai Z. Ya, maknanya bukan kita touch and go, pendekatan touch and go, kita kutip tabung, kita hantar bantuan, kemudian kita balik. Kutip tabung, hantar bantuan, kita balik. Tetapi kali ini kita punya pendekatan, kita hantar bantuan, kita sama-sama dengan NGO lokal, kita sama-sama membangunkan, memastikan program-program GPM itu dapat dilaksanakan, khususnya dalam bidang pendidikan. Fokus GPM lebih kepada, selain daripada emergency relief, adalah program pendidikan. Kita buka sekolah di Peshawar, di Jalalabad ketika perang tersebut, ya, untuk membantu pelarian Afghanistan. Ya, begitu juga di Bosnia, kita buka sekolah prasekolah di Sarajevo, ya, dan juga di Kemboja dan segala macam. Jadi bermakna pengalaman agensi ini kita nampak lebih up to date dan lebih fokus, dan kita lebih tersusun dan bersistematik dalam membuat kerja, bukan lagi ad hoc. Ya. Jadi alhamdulillah, itulah bermulanya GPM ditubuhkan dengan peperangan di Afghanistan dan mereka menjajah Afghanistan, dan di situ bermulanya war on terror sehingga hari ini. Dan ketika itulah sejarah GPM, di mana-mana ada peperangan, di situ GPM berada bagi menangani masalah-masalah refugee. Dan kita boleh bergerak dengan lebih baik, dan alhamdulillah kali ini bukan GPM saja, kita mempunyai banyak lagi NGO-NGO yang boleh membuat kerja yang membantu dalam bidang-bidang yang berlainan bagi menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Jadi inilah merupakan sejarah yang penting, soal professionalism, soal fokus, soal meningkatkan keberkesanan khidmat kita itu supaya sampai benar-benar kepada orang yang memerlukan. Inilah mengapa sejarah GPM itu penting. Setelah 30 tahun bergerak sebagai biro base antarabangsa ABIM, kita menjadi sebuah gerakan full time agency yang menumpukan kepada isu-isu kemanusiaan. Isunya tetap sama, tetapi pendekatannya lebih khususi dan lebih profesional dan lebih menangani isu secara tuntas di peringkat mereka yang memerlukan. Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaian itu, dan secara tak langsung kita dah pergi kepada fasa untuk memahami kesinambungan daripada kerja ABIM sebagai pelopor kerja antarabangsa dan penubuhan GPM itu selepas beberapa tahun, 3 dekad penubuhan ABIM dan wujudnya Global Peace Mission, dan tahun ini 20 tahun kita menyambut sambutan penubuhan GPM pada tahun 2001. Jadi jangan ke mana-mana anda semua, kita kejap dan boleh tonton sebentar video yang disediakan oleh tim media GPM. Kembali selepas ni. Baik, itu sikit saja kita bagi sebab kita rasa nak dengar lagi dua orang panel kita bercakap, tapi sebahagian daripada aktiviti yang kita laksanakan di Global Peace Mission, khususnya untuk program-program tahunan yang kita gerakkan, sebagainya adalah Iftar for the Needy
korban Founder Didi. Anda juga boleh like dan tengok sendiri kempen-kempen yang kita gerakkan di www.jomsedekah.com. Baik, kita teruskan kepada butir perbincangan kita pada malam ini. Saudara Faisal sendiri, saya melihat kepada bukanlah kita anggap sebagai persaingan, tetapi kepelbagaian medium yang ada ketika ini dan perincian gerak kerja yang mungkin berbeza. Jadi kita tahu apa sebenarnya perbezaan gerakan ABIM itu sendiri di peringkat antarabangsa ketika ini. Baik, mungkin ada beberapa mungkin kalau yang saya boleh sebut keistimewaan ABIM yang sudah pasti itu juga menarik minat kenapa kita waktu zaman mahasiswa tu kita mahu bersama dengan KPM ABIM, kerana dia ada angle atau sudut-sudut yang menarik sebenarnya bila mana sebut tentang ABIM, khususnya dalam bidang antarabangsa. Iaitu yang pertama, bila sebut tentang gerakan ABIM, kita bukannya yang tadi juga yang disebut oleh Encik Azam, Tuan Haji Azam, bukannya kita gerakan ad hoc, ada masalah kita terus pergi. Tapi kita buat sesuatu itu disebabkan conviction kita. Sebab apa? Sebab kita sudah ada jaringan gerakan Islam dunia. Jadi bila mana sebut tentang isu-isu umat Islam di dunia ini, dia datang disebabkan kita sudah ada hubungan, sudah ada conviction dengan gerakan-gerakan Islam kita dalam konteks rangkaian besar. Yang tadi disebut WAMI, disebut IFSO, malah disebut tentang Ikhwan, gerakan Islam di Mesir, Ikhwan Muslimin itu, yang mana inspirasinya memberi besar inspirasi kepada ABIM. Dan juga akhirnya membawa kepada hubungan ABIM dengan Jamaat Islami India, Jamaat Islami Bangladesh ataupun Pakistan, dan juga sampai ke alam Melayu, kita juga mempunyai hubungan yang rapat dengan Dewan Dakwah dan pelbagai lagi. Jadi dalam konteks misi antarabangsa ABIM, dia bukan sebab atas dasar kita saja-saja suka reaction dan sebagainya, tetapi dia sudah ada ikatan kita dengan gerakan Islam dunia yang bersifat global di seluruh dunia, yang akhirnya menyebabkan kita ada rasa kebertanggungjawaban untuk kita bertindak untuk menyelesaikan masalah umat. Selain itu, kita juga mempunyai inspirasi besar daripada tokoh-tokoh sendiri. Kita ada tokoh cendekiawan, tokoh gerakan Islam. Kita ambil lihat Imam As'ad Al-Banna, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau di Indonesia tu kita sudah ada Buya Hamka dan juga Pak Nasir contohnya. Dan di Thailand kita ada Surin Piswan, tokoh cendekiawan yang amat rapat dengan ABIM. Selain daripada kalau di India itu kita sudah ada Imam Abu Hasan Ali An-Nadawi. Waktu saya di Mak Umar tu sudah lama banyak kali diceritakan tentang buku-buku Abu Hasan Ali An-Nadawi, Ismail Faruqi dan sebagainya. Jadi itu antara yang keistimewaan ABIM. Inspirasi kita datang daripada rangkaian ukhuwah gerakan Islam dunia. Dalam masa yang sama, inspirasi kita datang daripada tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh cendekiawan, ilmuwan dan juga tokoh gerakan Islam dunia yang tadi yang nama-nama yang saya sebut. Dan ia bukan reactionary basis mata-mata, tapi dia sudah pasti ada sesuatu yang sudah pasti mengikat kita untuk bertindak, yang memberi kita conviction, rasa penting untuk kita bertindak. Selain itu juga yang kalau boleh saya sebut, kita amat merekankan tentang aspek gerakan sebagai gerakan ilmu dan bakti. Maksudnya kita adalah merupakan gerakan Islam yang ada visi intelektual. Sebab itu juga yang tadi yang saya sebut, kenapa kita inspirasinya datang daripada tokoh-tokoh ilmuwan. Sebab kita menokong tradisi ilmu yang tinggi secara sejarah ABIMnya. Jadi bila mana datang pemikir-pemikir di seluruh dunia, itulah yang dibawa oleh ABIM yang memberi inspirasi untuk kita berbakti, untuk kita bertindak dalam aktiviti kemanusiaan. Dan seterusnya, saya boleh sebut ABIM dalam gerakan ini kita konsisten. Kalau kita nak sebut dalam aspek advokasi, kita konsisten dengan moto kita, menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi memang sememangnya kita bila mana kita sebut tentang keadilan, kebenaran global, kita mengambil pendekatan yang amat konsisten. Kita mengkritik pemerintah yang zalim, tidak kira sama ada Islam ke, bukan Islam ke, dan kita membela mangsa-mangsa kezaliman. Sama ada Islam ke, berkulit hitam ke, berkulit putih ke, sebab kita konsisten menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau kita ambil contoh bagaimana yang baru-baru ni berlaku dalam konteks rampasan kuasa, kezaliman Myanmar, kita mengeluarkan kenyataan, kita mengkritik. Ia adalah merupakan tindakan yang tidak demokratik. Dan dalam saya sama, kita juga mengkritik pemimpin Islam Mesir contohnya. Jadi dalam konteks ini, kita mengambil pendekatan yang konsisten. Kita tidak memejam sebelah mata melihat kezaliman di satu tempat, tapi kita mengkritik kezaliman di tempat yang lain. Malah kalau kezaliman itu juga berlaku dalam negara,
bagaimana kalau ketidakadilan itu berlaku juga dalam negara, kita mengkritik. Dan itu juga yang akhirnya menjadi penyebab kenapa rakan-rakan kita yang saya boleh sebut human rights defender, pejuang-pejuang hak asasi manusia dalam dan luar negara, mereka melihat ABIM adalah merupakan pejuang kepada hak asasi yang tulen. Kita adalah pejuang kepada keadilan yang tulen, sebab kita berjuang secara konsisten menegakkan yang hak, menolak kezaliman tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira ideologi, agama dan bangsa. Dan yang ketiga, mungkin saya nak sentuh juga, penting, ABIM kita sentiasa membawa isu-isu antarabangsa ini sehingga ke pengetahuan dalam rangka kepelbagaian agama. Fahmi juga aktif dalam FGI, Friendship Group of Interreligious Services. Penting untuk kita sebut bahawa bila kita bawa isu interfaith ni, kita juga membawa isu-isu berkaitan dengan Palestin, isu-isu umat Islam di seluruh dunia. Dulu kita pernah membuat banyak projek-projek iftar dengan rakan-rakan non-Muslim, kita menyelitkan agenda kemanusiaan Syria, agenda kemanusiaan Palestin. Dan alhamdulillah kita juga mendapat sumbangan yang banyak daripada kawan-kawan bukan Islam. Tokoh-tokoh padri, father dan sebagainya, tokoh Sayyidina Saibaba memberikan duit kepada Palestin menerusi kita. Ini penting. Jadi bila mana kita sebut tentang isu Palestin, kita tidak memencilkan isu ini hanya untuk umat Islam. Inilah saya fikir mungkin antara keistimewaan ABIM. Sebaliknya kita cuba inklusifkan isu umat Islam sehingga ke pengetahuan rakan-rakan yang bukan Islam. Jadi isu Palestin sebagai contoh, kita membawa naratif kita memahamkan rakan-rakan bukan Islam di dalam negara kita tentang apa yang sebenarnya berlaku di dunia Islam, supaya mereka juga bersama dengan perjuangan kita. Penting sebab apa? Sebab ini juga yang dikongsi oleh kawan-kawan bukan Islam. Contoh bila mana kita brief isu Palestin kepada rakan-rakan Katolik, mereka secara tidak langsung mereka memberi laporan naratif kita direct kepada Kansel Katolik di Rom. Jadi ini contoh saya fikir penting. Dia bukan isu pecisan, tapi isunya ialah bila mana kita berjaya memberi briefing yang tepat isu naratif kita tentang Palestin, mereka akan menjadi suara kita menceritakan tentang apa yang sebenarnya berlaku perjuangan Palestin kepada rakan-rakan mereka, agama-agama lain di seantero dunia. Jadi itu yang saya fikir mungkin yang saya boleh kongsikan lah antara yang beza antara ABIM dan juga rakan yang lain. Terima kasih. Ianya bertetapan dengan tagline yang aku pakai ketika ini, iaitu gerakan ilmu dan bakti. Saya terima kasih juga kepada rakan-rakan yang mengikuti secara langsung pada malam ini. Ini adalah merupakan siri pertama. Siri pertama ni kita panggil orang-orang besar lah, Presiden Wadah, Presiden ABIM, GPM untuk merasmikan dan insyaAllah untuk misi-misi yang seterusnya, perkongsian yang saya fikir apabila saya lihat sendiri komen-komen yang diutarakan oleh rakan-rakan kita di sosial media, memang mereka ingin bertanyakan dengan lebih lanjut tentang isu-isu yang sangat detail, maksudnya isu Bosnia, Rohingya. Kalau kita boleh dapatkan lagi, insyaAllah untuk sesi refleksi di sini kita rancang akan ada sekitar 15 hingga 20 siri. Dan bagi setiap isu itu kita akan tampilkan individu yang bertanggungjawab. Barangkali kita tak pernah dengar sebelum ni. Barangkali kita tak sedar bahawa rupanya dia yang terlibat. Jadi nantikan untuk siri-siri yang seterusnya. Sir Faisal tadi mengakhiri tentang topik dan tema Palestin. Dan saya juga mungkin rakan-rakan kita yang mengikutinya maklum tentang pelibatan Tuan Haji Ahmad Azhar sendiri sebagai Presiden ABIM. Pada waktu itu juga dalam isu Palestin pada 2002. Saya ingat pada 8 Mei, spesifik 8 Mei 2002, bagaimana ABIM mempertemukan Tun Dr. Mahathir, Dr. Sri Dr. Mahathir waktu itu sebagai Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Allahyarham Datuk Fazil Noor, Presiden PAS. Dan tema yang dibawa untuk waktu itu dalam konteks untuk menonjolkan, membawa agenda Wahdatul Ummah adalah berkaitan dengan syarahan Perdana Palestin dan juga isu kemanusiaan. Mungkin ada sesuatu yang Tuan Haji Ahmad Azhar nak ceritakan berkaitan dengan gerak kerja dan juga agenda ni. Ya, alhamdulillah sekalian, ada dua perkara yang menjadikan ABIM ni unik. Ya. Pertama, penubuhannya itu senari dengan penubuhan WAMI. Jadi bermakna ahli-ahli ABIM ni dia terus terdedah kepada network antarabangsa, isu-isu keantarabangsaan. Ya. Tetapi kita juga satu perkara yang kita selalu lupa, tapi ini merupakan satu keunikan ABIM. Kerana ABIM
adalah merupakan antara anggota Majlis Belia Malaysia, MBM. Ya. Dengan pelibatan ABIM di dalam Majlis Belia Malaysia dan juga PKPM, maka pimpinan-pimpinan ABIM terdedah kepada network pelbagai agama, pelbagai bangsa dan juga keturunan. Persatuan Buddhis, Persatuan Hindu, Kristian, Protestan, Cina dan segala macam itu kita terdedah dalam satu Majlis Belia Malaysia. Dan kerana itulah yang disebutkan oleh Faisal tadi bahawa kemampuan ABIM ya berinteraksi dengan kepelbagaian kelompok yang bukan beragama Islam itu adalah hasil daripada pendedahan exposure di dalam MBM ya. Dan kalau kita menyentuh kepada yang disebut oleh Saudara Fahmi itu, ketika ABIM memperjuangkan isu Palestin, bukan isu advokasi semata-mata, tetapi kita mengangkat isu Palestin itu sehingga kita mampu alhamdulillah mempertemukan dua tokoh pada waktu itu, iaitu dalam isu yang menyatukan umat. Ya, ABIM pun memikirkan bahawa dalam politik Malaysia sedang bergolak, mengapa tak kita mencari suatu agenda besar yang mana umat tidak boleh tidak, dia mesti bersatu. Maka akhirnya diputuskan bahawa agenda penyatuan umat ini harus dengan kita membawa satu isu besar yang dikongsi oleh semua orang. Kalau dia tak mau terlibat, mana dia ada masalah. Jadi kerana itulah saya merintis jalan bertemu dengan Tun Mahathir, Datuk Seri Mahathir pada waktu itu, mengemukakan formula ini, bertemu dengan arwah Ustaz Fadil Noor, mengemukakan formula ini. Subhanallah, mereka kedua-duanya memang menyokong, dan mari kita tunjukkan kepada umat bahawa kita boleh bersatu dalam kita bergaduh dalam beberapa hal pun, tapi dalam isu ini kita boleh bersatu. Itulah rahsia mengapa ABIM telah menganjurkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dengan restu Dr. Mahathir pada waktu itu, Perdana Menteri, dan juga Ustaz Fadil Noor, Presiden PAS pada waktu itu, maka kita telah menampilkan suatu platform yang kita boleh berbicara mengenai isu yang kita boleh kongsi bersama. Jadi ini merupakan satu rentetan sejarah maknanya ABIM sentiasa mampu berfikir outside the box. Ya, kita terperangkap dalam isu negara bangsa semata-mata, Melayu Cina semata-mata, tapi kita juga mampu untuk melihat isu-isu yang transcend kepentingan parti, kepentingan agama dalam isu-isu kemanusiaan yang boleh menyatukan kita. Jadi ini merupakan satu sumbangan besar ABIM. Ya, soal berjaya tak berjaya itu bukan soal kita, tapi soal berusaha ke arah mencari kesatuan umat dan memikirkan cara-cara yang terbaik ini dalam menangani isu-isu umat ini. Ya, akhirnya kita telah berjaya membuktikan kita boleh menyatukan ya dalam isu-isu yang kita boleh bersama, tetapi dalam hal-hal yang belum boleh bersama, kita bagi masa sedikit supaya kita boleh mencari jalan. Jadi inilah merupakan pendekatan kepelbagaian, pendekatan outside the box, kerana asasnya adalah antarabangsanya kita terlibat dalam isu-isu antarabangsa, kerana pelibatan dalam WAMI, IFSO dan sekarang Union of Islamic World yang berpusat di Istanbul ya, sebagai contoh. Kemudian kita juga mampu untuk mencari jalan dalam menangani isu-isu nasional dengan memanfaatkan isu-isu internasional dalam soal kesatuan umat. Alhamdulillah, inilah antara perkara yang mengembirakan saya khususnya dan generasi awal ABIM, kerana kita sentiasa proaktif dan sentiasa thinking outside the box bagi menangani masalah umat di seluruh dunia dan juga umat Islam di dalam negara. Alhamdulillah. Saudara Faisal, bagaimana sebenarnya membuat suatu pertimbangan apabila kita melihat bahawa ABIM juga kelihatannya fokus dalam isu-isu dalam, dan kita rujuk juga kepada di luar yang terkini, kenyataan Presiden khusus melihat kepada reaksi kudeta di Myanmar. Jadi pendekatan yang dibuat melalui kenyataan akhbar, serahan memorandum, demonstrasi terhadap apa-apa yang berlaku, sejauh mana sebenarnya suara ABIM itu didengari, dan bagaimana melihat kepada soal yang berbentuk advokasi itu diterjemahkan melalui tindakan. Yang ini mungkin peranan GPM mainkan.
Baik, bila mana saudara Fahmi tanya tentang advokasi ABIM, saya boleh sebut ABIM ni secara tradisi paling kurang setahun mungkin 3 kali lah kita buat serahan memorandum dan demonstrasi melibatkan isu-isu antarabangsa. Cuma tahun ni tak pasti sebab COVID-19 dan sebagainya. Tapi saya boleh sebut kalau sepanjang ingatan kita lah, ABIM sekurang-kurangnya setahun 3 kali kita akan keluarkan memorandum dan demonstrasi. Yang pertama, demonstrasi di hadapan kedutaan Amerika, itu menjadi pentas tamrin lah ataupun latihan wajib ABIM untuk kita berhimpun di hadapan kedutaan US dan kita menghantar memorandum. Yang kedua, memorandum juga kepada UN, maksudnya di Jakarta, di Putrajaya, dan juga memorandum kepada kerajaan Malaysia. Jadi ini paling kurang lah, selain daripada kedutaan Bangladesh, kita ada jugalah serahan memorandum di kedutaan Bangladesh, mungkin juga di kedutaan-kedutaan lain. Jadi pokoknya ialah disebut tentang advokasi, memang advokasi inilah yang ABIM ke depan, termasuk juga kedutaan China kita cuba untuk menyerahkan memorandum secara berdepan walaupun gagal dan sebagainya. Dan juga ini penting bila mana juga yang saudara Fahmi tanya sejauh mana ianya didengari. Jadi sebenarnya bila mana ABIM dikenali sebagai gerakan yang bersifat lantang menyampaikan isu-isu advokasi, ia merupakan suatu gerakan anak muda yang memang itulah nature anak muda dan bukannya bermula hari ini. Kalau saya nak ambil contoh, kita sudah lama lantang yang tadi kita sebut dalam isu Palestin, malah dalam isu lokal, regional, dulu tahun 70-an kita sudah membuat demonstrasi di lapangan terbang menentang kekejaman Tun Tanum Kiti Kachon waktu itu terhadap umat Islam di selatan Thailand. Yang waktu kemudian waktu itu kita mendapat maklumat bahawa Tun Tanum Kiti Kachon akan datang ke Malaysia, maka ABIM, aktivis ABIM waktu itu termasuk PKMIM, kita berhimpun tahun 70-an di lapangan terbang untuk menunjukkan matahan protes kita terhadap kezaliman Tanum Kiti Kachon terhadap umat Islam di selatan Thailand. Dalam saya sama yang tadi juga disebut isu-isu Uyghur dan sebagainya, isu kezaliman penindasan Cina terhadap Uyghur, itu juga menjadi faktor asbab mengapa kita lantang. Tetapi kelantangan kita ni kelantangan yang besar objektif dan kita bukanlah bermusuh atas dasar sentimen, tapi atas dasar yang tadi awal disebut konsistensi, perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebab tu ABIM, kita dalam saya sama, kita ada hubungan yang baik, partnership dengan kedutaan ini. Walaupun kedutaan yang sama, kita menghantar memorandum, contohnya kita menyerahkan memorandum membantah kezaliman dan sebagainya, tetapi mereka juga sendiri yang cuba untuk membina hubungan dengan ABIM. Saya ambil contoh kedutaan US. Memang hampir setiap tahun kita mengadakan demonstrasi menentang perancangan Trump dan sebagainya. Tetapi dalam saya sama, kita juga menjaga hubungan yang baik dengan kedutaan US dalam usaha untuk membantu rakyat Malaysia dalam menangani isu COVID-19. Contoh kita lihat bagaimana kedutaan US bekerjasama dengan ABIM menyerahkan barang-barang bantuan untuk B40 untuk rakyat Malaysia dan juga untuk golongan-golongan pelarian. Sama juga dengan kedutaan Qatar yang juga sebenarnya banyak membantu ABIM dan juga GPM khususnya dalam misi bantuan kemanusiaan. Selain daripada kedutaan Turki, kedutaan Palestin sendiri, kedutaan Singapura, dan malah baru-baru ni kita juga menerima kunjungan daripada duta besar Sweden ke ABIM. Jadi di sini kita melihat bagaimana ABIM itu walaupun lantang bersuara menentang kezaliman dan sebagainya, tetapi ABIM itu dia anggap sebagai aset yang penting untuk mereka dampingi, untuk mereka bekerjasama untuk memastikan mungkin untuk masa depan hubungan antara umat Islam di Malaysia dan juga hubungan dengan negara masing-masing itu terjaga dan juga terpelihara. Jadi partnership kita baik dengan kedutaan asing. Sama juga dengan UN, walaupun kita berdemonstrasi di hadapan UN dan sebagainya isu Palestin, tetapi dalam saya sama kita juga membuat program-program yang bersama dengan UN dalam isu SDG contohnya, Sustainable Development Goal. Jadi itu antara contoh yang saya fikir sasaran ataupun
sikap yang diambil oleh kedutaan asing terhadap kita. Sama juga mungkin saya nak kongsikan juga China. Kita menentang dengan objektif. Kita bukan menentang memotuli. Jadi sama juga bila mana kita sebut China, kita konsisten menentang kezaliman yang dibuat oleh China terhadap Uyghur. Tetapi dalam masa yang sama, tahun lepas, waktu selepas tahun baru Cina tahun lepas, ABIM adalah merupakan satu-satunya gerakan Islam ataupun satu-satunya persatuan organisasi NGO di Malaysia yang menyerahkan surat simpati takziah kepada China susulan isu COVID-19 yang menyebabkan kematian waktu itu ratusan rakyat China. Dan bila kita tanya, memang mereka mengakui bahawa tak ada satu NGO pun, malah NGO yang mereka jemput pergi melawat Xinjiang pun tidak pernah menghantar surat takziah kepada kedutaan China. Tapi ABIM yang menentang, yang menolak supervised visit, kita pula yang pergi kan. Jadi ini yang diakui sendiri oleh mereka, oleh kedutaan China. Jadi suatu kita sebut, kita objektif dalam konteks ini. Kita menentang yang batil, tapi kita dalam sama kita tidak anti kepada umat Islam atau juga kepada umat yang lain di negara lain. Dan dalam masa yang sama, kalau saya nak kongsi juga, alhamdulillah dalam masa yang sama kita juga ada hubungan yang baik, yang rapat dengan rakan-rakan kita, international media, yang banyak juga kita bagi update tentang isu-isu yang berlaku sama ada dalam dan juga luar negara. Terima kasih. Banyak pengalaman-pengalaman tu saya, apa yang Faisal sebut tadi juga, ya saya suka tu sebab kita terlibat walaupun sudah memorandum of simpati kepada kedutaan China, tapi bincang bab Uyghur tu tetap tegas. Ya, walaupun masuk ke dalam, kita kata masuk ke China lah, tak pergi ke sana, tapi kita di Kuala Lumpur, tapi perbincangan hak dan batil tu tetap kita kata tidak berubah sama sekali. Tuan Jam Azam sendiri juga dikenali dan dimaklumi sebagai seorang yang mempunyai pengalaman di peringkat antarabangsa dan kini juga sebagai pesuruhjaya bagi Badan Bebas dan Tetap untuk Suruhanjaya Hak Asasi Manusia PHRC untuk Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC. Jadi peranan itu juga penting. Timbalan Setiausaha Agung bagi Union of NGO Islamic World yang berpekalan di Istanbul. Jadi bagaimana melihat agenda antarabangsa ni adalah merupakan agenda diplomasi yang mempunyai letak duduk yang tersendiri. Kita bukan bercakap kita sebagai diplomat, kita bukan bercakap kita sebagai menteri luar, tetapi peranan yang dimainkan oleh masyarakat madani dalam konteks ini juga membawa nama besar Malaysia. Jadi bagaimana Tuan Azam melihat kepada itu, dan kemungkinan adakah Kuala Lumpur juga barangkali timely untuk kita lakukan suatu inisiatif, untuk kita wujudkan satu platform yang berpekalan di Kuala Lumpur. Ustaz Fahmi, Amerika Syarikat sejak tahun 60-an membelanjakan berbilion dolar untuk mempromosi demokrasi. Ya, pernah satu tahun ni 1 bilion US dollar digunakan untuk menaja NGO supaya mempromosi demokrasi di negara-negara membangun khususnya. Ya. Jadi dia nampak bahawa peranan non-governmental sector, non-formal sector ini adalah sama penting dengan government sector dan commercial sector dalam soal public diplomacy. Ya, dia nampak lama dah. Itu kerana itulah funding mengenai pelbagai NGO kebanyakan datang daripada barat, kerana NGO telah menjadi a form of public diplomacy bagi negara-negara barat. Ya, dalam soal membaiki image dengan membuat kerja-kerja kemanusiaan, membaiki image dalam isu-isu social issues, soal empowerment of local NGO, mereka sanggup membelanjakan berbilion ringgit, dolar, ya, bagi memastikan agenda public diplomasi ini berjalan. Jadi kerana itulah tiba masanya dunia Islam, ya, jangan lagi kita menganggap bahawa NGO ini adalah a nuisance, ya, menyusahkan kerja-kerja kami dalam kerajaan dia. Ya, bahawa tiba masanya bahawa dunia Islam kena
menerima dan menganggap dan mengiktiraf peranan NGO dan perlu didukung, perlu disupport NGO sebab NGO ini membawa nama negara. Ya, bayangkan dalam kerja-kerja GPM ketika kita pergi ke Bosnia, ya, ketika kita pergi ke Pakistan, ke Afghanistan, kita bawa bendera Malaysia. Jadi nama Malaysia itu harum. Ya, jadi kerana itulah saya nampak bahawa sekiranya Malaysia belum ada lagi an international NGO yang menyantuni isu-isu yang boleh membawa imej baik Malaysia dalam konteks public diplomasi yang bukan government sector, yang boleh bergabung dengan government sector, dengan kementerian luar dalam soal agenda-agenda mempromosi Malaysia daripada pelbagai dimensi. Ya, kalau sekiranya Saudi ada WAMI, ya, World Assembly of Muslim Youth, kalau Turki ada Union of NGO of the Islamic World, ya, kalau dulu Libya di bawah zaman Gaddafi, dia ada World Islamic Call Society yang berpusat di Tripoli, ya. Dan saya rasa wajar, mungkin ada di dalam fikiran kerajaan, tapi bagi saya wajar untuk kerajaan Malaysia memikirkan peranan NGO ini harus diperkasa dan perlu bergandingan dengan government sector di dalam untuk membawa nama harum Malaysia, memberi goodwill Malaysia ke seluruh dunia, dan ini merupakan satu kewajaran yang penting. Dan saya merasakan bahawa pelibatan saya dalam NGO dah lebih hampir 30 tahun ini, saya rasa ini merupakan satu jalan yang paling berkesan dalam soal memulihkan imej Malaysia, dalam soal mengangkat imej Malaysia, dalam membina goodwill, jambatan persahabatan dengan dunia luar, dunia Islam dan juga dunia bukan Islam dalam konteks kepentingan negara kita, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi maruah dan segala macam. Saya fikir masanya telah tiba untuk kita merancang ke arah itu secara bersungguh-sungguh. Sir Faisal, sebelum pergi kepada penutup, ini juga satu perkara yang perlu difikirkan. Tadi saya lihat juga komentar daripada rakan-rakan, Tuan Haji Nasir juga menyebutkan tentang apa yang disebutkan tadi, kehadiran duta dan juga wakil asing dalam setiap muktamar ABIM itu juga merupakan satu petunjuk bahawa kuasa luar sentiasa memberikan perhatian serius kepada gerakan Islam yang telah terdapat sejak 70-an. Jadi merujuk kepada ini juga, saya menarik untuk kita lihat juga sebenarnya dari segi gagasan besar yang digerakkan oleh ABIM dan agensi-agensi, termasuk dalam GPM sebagai agensi kementerian ABIM secara rasmi, adalah terletak kepada, kata kuncinya di sini adalah ucapan dasar Presiden. Jadi ucapan dasar itu juga menentukan hala tuju bagi kepimpinan ABIM dan juga kepimpinan agensi untuk meletakkan pendekatan yang sesuai dalam konteks yang relevan pada masa dan ketika itu. Jadi bagaimana menanggapi tentang persoalan ucapan kepresidenan ni dalam menentukan agenda hal luar ataupun agenda luar negeri kepada ABIM itu sendiri? Baik, mungkin sentuh sikit tentang ucapan dasar. Saya ingat penting untuk kita melihat ke depan. Saya fikir dalam tempoh 5 tahun ataupun 10 tahun mendatang, sudah pasti hari ini kita sudah merasainya, iaitu dunia tanpa sepadan. Dan malah dalam ucapan dasar kita sebut bagaimana dalam statistik, saya fikir penting untuk kita melihat statistik jangkaan pada tahun 2030 dan 2050, jumlah umat Islam di dunia dan juga umat Islam belia akan menjadi lebih kurang 30% ataupun 29.1%. Yang mana kalau 30% ni very substantial berbanding dengan agama-agama lain. Kita melihat agama lain ni terlalu banyak lah, selain Kristian, ada Buddha dan sebagainya. Dan itu adalah faktor mengapa kita harus melihat ke depan ABIM kita menjadi aktor kepada isu-isu global. Kita bukan lagi menjadi penerima, beneficiary kepada apa yang dibuat oleh naratif Islam di Barat ataupun Islam di Timur Tengah, di Asia Barat. Tetapi kita sendiri yang membina naratif Islam daripada kacamata Asia Tenggara. Jadi sebab itu dalam konteks ini penting kita lihat bagaimana GPM khususnya berperanan dengan lebih besar, membina nama di peringkat global, menghulurkan bantuan, membina
jaringan yang baik dengan kedutaan-kedutaan luar. Dalam masa sama, kita dapat membina naratif kita, naratif Islam dalam acuan Asia Tenggara yang lebih baik, yang disebut dalam ucapan asal sebagai cosmopolitan itu, yang ada nilai inklusiviti, nilai boleh bekerjasama, saling belajar, berinteraksi dengan masyarakat luar. Dan ini yang akhirnya menjadi cabaran. Kalau kita tidak mengambil langkah hari ini, kita akan ketinggalan. Sebab apa? Sebab yang saya sebut tadi, dunia tanpa sepadan, masyarakat kita secara berkembangnya, secara organiknya akan menjurus ke arah itu. Jadi penting bila sebut tentang ucapan dasar itu, nilai cosmopolitan itu harus diwujudkan balik dalam diri khususnya belia Islam di Malaysia ini, supaya kita tidak ketinggalan dengan senario yang akan berlaku 20 ataupun 30 tahun akan datang. Jadi ini adalah merupakan langkah awal. Kita harus bertindak menjadi aktor ataupun menjadi penggerak kepada menyelesaikan masalah isu umat Islam di tingkat global. Terima kasih. Kita sebenarnya sedar tak sedar telah menghampiri 1 jam perbincangan menarik, dan saya fikir ada banyak lagi sebenarnya yang mungkin akan dikongsi oleh rakan-rakan, especially panelis yang kita bawakan pada malam ni. Mungkin sebagai perakhiran, ada wishlist pada GPM ataupun mungkin nak kongsikan dulu pengalaman pahit dan manis dalam GPM itu sendiri. Tadi Ahmad Azam mungkin boleh kongsikan, dan apa pesan-pesan kepada penggerak kita ini di dalam GPM. Dan boleh kita simpulkan terus perbincangan kita. Ya, Alhamdulillah sekalian, cabaran dunia Islam pasca kolonialisme dulu, selepas kita baru merdeka, kita banyak bicara soal penjajah, ini salah penjajah, ya. Tetapi setelah 50 tahun dunia Islam merdeka yang dipimpin oleh anak jajah sendiri, ya, kita dapati isunya bukan lagi, tidak boleh kita salahkan lagi penjajahan, tetapi kita kena melihat juga kualiti pemimpin-pemimpin di negara-negara Islam, ya. Jadi realitinya mau tidak mau dunia semakin kecil, ya. Malaysia tidak mempunyai market yang cukup kalau tidak punya goodwill di seluruh dunia, ya. Malaysia tidak sebesar Indonesia, ya, kalau dari segi ekonominya kecil. Dia memerlukan a goodwill, a good strategy, a good human resources, a globalized future leaders yang mempunyai nilai-nilai cosmopolitan yang dibicarakan tadi, yang mempunyai nilai-nilai inklusif, yang mempunyai nilai-nilai yang empati kepada kemanusiaan, ya. Jadi kerana itulah sekalian, untuk masa hadapan, mau tidak mau kita kena memperhebatkan gerakan antarabangsa ini supaya semua pemimpin-pemimpin, bakal pemimpin di Malaysia ini mesti ada pengalaman kerja-kerja kemanusiaan, mesti ada pengalaman dalam berinteraksi dalam arena antarabangsa, memahami apa yang berlaku di seluruh dunia pada waktu ini, ya. Jadi inilah cara untuk kita meningkatkan kualiti. Namun demikian, penglibatan dalam kerja-kerja begini, saudara kena ada keberanian. Itu yang disebut oleh saudara Fahmi, apakah pahit manisnya. Saya bila kita melakukan secara peribadi, ya, melaksanakan misi-misi kemanusiaan, terutama yang berkaitan dengan konflik peperangan, ya, kita kena ready untuk hatam gadaikan nyawa kita sekalipun, ya. Pengalaman-pengalaman menunjukkan bahawa di Bosnia, di Peshawar, nyawa kita ini sentiasa berada dalam keadaan terombang-ambing, ya. Jadi kena ada keberanian, ya, untuk menghadapi itu semua. Macam saya cakap terus terang, maknanya seandainya ajal saya berada di mana-mana bumi ketika sedang melakukan kerja-kerja kemanusiaan, jangan bawa pulang jenazah saya. Tanamkan di mana saya dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Taala. Kalau di Bosnia, tanamkan di Bosnia. Kalau di Sudan, tak payah kita membuang duit untuk menghantar pulang ke Malaysia, ya. Itu sikap saya, ya. Dan alhamdulillah Allah Taala buktikan bila anak saya meninggal di Turki, ketika persiapan telah dibuat untuk bawa pulang ke Malaysia, saya kata no. Kebumikan di mana dia
meninggal dunia. Kebumikan dia di Istanbul. Itu sikap yang kita kena ada. Jadi untuk itulah komitmen kita untuk membangunkan negara ini memerlukan quality leaders, anak-anak muda yang berani menghadapi cabaran, anak-anak muda yang dua belah kakinya terjun dalam perjuangan mengangkat martabat umat. Bukan anak muda yang ke touch and go, ya, hanya untuk popular di dalam Facebook atau meningkatkan nama popularitinya dalam misi-misi kemanusiaan. Tidak. Ini adalah satu kerja yang mulia yang memerlukan komitmen yang bersungguh-sungguh. Dan akhirnya kita akan mendapat manfaatnya secara langsung. Apa manfaat yang saya dapat? Ya, Alhamdulillah di beberapa buah negara kalau saya turun menghadirinya, saya diberikan protokol sebagai tetamu negara. Ya, dapatlah kita merasakan hotel 5 bintang dengan ada bodyguard, dengan ada drivernya, chauffeur driven dan segala macam, state lunch dan segala macam. Ya, ini antara pahitnya ketika kita terpaksa menyambung nyawa, tapi kadang-kadang kita juga diberikan layanan oleh negara-negara yang menghormati, menghargai sumbangan-sumbangan kita. Dan alhamdulillah selama lebih 30 tahun berkecimpung dalam kerja-kerja kemanusiaan ini, saya telah menjelajah lebih daripada 40 buah negara. Ya, 40 buah negara dalam misi diplomasi, dalam misi kemanusiaan, dalam mesyuarat, konferen dan bertemu dengan ribuan pemimpin-pemimpin di pelbagai peringkat. Ya. Dan yang paling memujakan apabila saya dengan pimpinan NGO dan Syed Azwan ada tadi di dalam chat, ya, dijemput untuk pergi bertemu dengan Presiden Erdogan. Ya, setelah 1 bulan berlaku kudeta di Turki, maka Malaysia dan dipanggil datang dengan lebih kurang 60 pemimpin NGO seluruh dunia datang. Dijemput oleh Presiden Turki untuk bertemu dengan beliau dan nak menerangkan, ya, tentang mengapa kudeta berlaku. Tetapi satu perkara yang mengagumkan saya, bahawa di situ saya berpulang semangat apa yang dikatakan bisbir ummatis. Apa maksud bisbir ummatis? Bis kita, bir satu, ummatis umat, kita satu umat. Semangat itu yang saya bawa pulang, bahawa kita ni satu umat. Kalau ada di mana-mana anggota kita sakit atau ada mana-mana umat Islam yang menderita kerana kezaliman, kita mesti be the first one to be there untuk membantu umat Islam. Sebab bisbir ummatis, kita ini satu umat. Kalau kita bergerak dengan satu umat, satu fikrah yang sama, satu semangat yang sama, bergerak sebagai satu anggota yang sama, insya-Allah dunia Islam akan bangkit semula. Tetapi kalau kita bergerak dalam keadaan berpecah belah, kalau kita bergerak dalam keadaan nafsi-nafsi, negara aku, engkau bangsa lain, kita bangsa lain, maka jauh lagi lah Islam ini akan bangkit. Jadi semangat bisbir ummatis ini sedang saya popularkan. Semangat ummatik saya sedang popularkan supaya umat Islam kembali sebagai satu badan yang satu, semangat yang satu, cita-cita yang satu. Inilah mengapa kita namakan Global Peace Mission, iaitu misi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan inilah sumbangan kita yang kecil bagi membantu negara kita, bagi membantu umat Islam di seluruh dunia untuk umat Islam kembali menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Itu lebih kurangnya sedikit, Fahmi. Terima kasih Tuan Haji Mak Azam. Semangat yang diberikan itu pastinya bagi anak muda suatu pedoman yang baik untuk kita teruskan gerak kerja kita, meneruskan apa yang telah ditinggalkan oleh generasi pendahulu. Prof. Faisal, sebagai penutup juga pastinya apa yang disebutkan tadi, ada banyak juga success story, tak dilupakan juga kisah-kisah yang mungkin menyedihkan menyebabkan itu kita bangkit, dan kita juga lihat bahawa isu yang kita bincangkan tidak saja semua, tidak nanti dikatakan bahawa ini adalah isu pimpinan pusat yang ada di Kuala Lumpur, yang adanya dapat pengalaman pergi itu pergi ini sebab kita berada di tingkat atas sekarang ni. Macam mana kita nak merakyatkan isu ni juga? Cabaran kepada gerakan ABIM ketika ini untuk memahamkan isu antarabangsa, isu umat ini ke bawah, dan pada bersama juga menganggap bahawa kita ni sebagai wakil mereka untuk bawa suara mereka di lapangan. Silakan, dan terus kepada penutup perbincangan kita.
Baik, jadi suatu bila mana kita sebut tentang ABIM, malah bila sebut tentang PKPM dulu, waktu kita bersama dengan PKPM, bila kita sebut tentang PKPM, kita adalah wakil kepada gerakan pelajar. Jadi kita mewakili pelajar Islam di Malaysia. Sama juga dalam konteks ABIM, bila kita pergi ke luar negara, bila kita hadir ke conference, kita mewakili suara umat Islam. Kita mewakili naratif suara umat Islam, khususnya belia di Malaysia. Dan dalam saya sama, memang juga yang disebut oleh Saudara Fahmi, kerumitan untuk memahamkan tentang isu-isu antarabangsa yang mungkin rata-ratanya melihat bahawa keperluan untuk difokus ke isu lokal. Dan hari ini kita lihat bagaimana disebut tentang isu pelarian. Sebagai contoh, ada yang melihat bagaimana tidak perlu untuk kita memberi fokus kepada isu-isu pelarian. Sebaliknya harus diselesaikan isu lokal dan sebagainya. Jadi penting, akhirnya kepentingan yang harus kita bawa ialah bagaimana kita nak pastikan rasa umatik itu yang juga disebut oleh Tuan Haji Ahmad Azam, visi umatik. Sebab penting bila sebut tentang visi umatik, saya teringat mungkin sebagai penutup juga tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia menceritakan bagaimana beliau disebabkan gerakan Islam, akhirnya beliau telah merubah pelbagai sudut kehidupan beliau daripada dulu mungkin menjadi ulama-ulama biasa, ceramah di masjid-masjid, tetapi disebabkan gerakan Islam, dia menjadi orang yang begitu concern terhadap isu-isu sejagat, isu global, dan akhirnya menyebabkan visi dia visi yang bersifat umatik. Dia bukan lagi menjadi tokoh agama yang bicara di masjid, di universiti, dapat gaji dan sebagainya, tetapi lebih daripada itu. Dalam saya sama, bila sebut tentang visi, maka lengguk bahasa naratif Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu juga berbeza. Pandangan beliau lebih sejagat, pandangan beliau yang banyak memberi respon terhadap isu dalam dan juga luar negara. Jadi ini adalah merupakan satu anjakan pemikiran yang Al-Qaradawi ada, yang harus kita sama-sama melihat. Sebab penting, kalau tidak kita akhirnya akan menjadi orang biasa, maksudnya orang yang tidak beraksi di pentas antarabangsa, makan gaji, balik kerja, pulang dan sebagainya. Tetapi kita tidak melihat sumbangan kita di peringkat global ataupun sumbangan kita yang lebih baik, yang kita boleh improve dari semasa ke semasa. Dan juga kalau Fahmi sebut tentang kenangan pahit, kenangan manis, dan itu juga yang saya fikir antara faktor mengapa kita tertarik dengan ABIM, sebab kita didedahkan dengan isu-isu antarabangsa. Dan bila mana kita didedahkan dengan isu antarabangsa, antara kenangan manis sudah pasti kita dapat mengenali tokoh-tokoh antarabangsa ini, yang juga mungkin kalau dulu mungkin kawan-kawan kita mungkin tidak mengenali, tetapi kita lebih mengenali. Bukan hanya mengenali, tetapi kita juga berkesempatan untuk bertemu menerusi pentas ABIM, Wadah dan juga PKPM. Waktu di kampus lagi, kita ada kesempatan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh luar. Bukan hanya bertemu, kita dapat, malah sebelum bertemu kita didedahkan dengan buku-buku, pemikiran beliau dan sebagainya. Jadi ini yang saya fikir nilai yang ada pada ABIM secara tradisi yang terus dibawa, dan mungkin sebaiknya kalau dapat diluaskan di peringkat masyarakat Malaysia supaya ada visi umatik, kita melihat, mengenali tokoh luar, dan juga kita memahami masalah-masalah yang berada di luar. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua panitia Tuan Aziz, dan doakan kesehatan dan kekuatan bagi mereka untuk memimpin organisasi kita dan turut memberikan kita buah fikiran dan juga cadangan yang bernas. Makluman keduanya adalah merupakan lembaga pemegang amanah bagi Global Peace Mission. Kita telah selesai, dan untuk fasa yang pertama, siri yang pertama Reflect Series menutup tirai pada malam ini. Nantikan untuk siri yang seterusnya bersama dengan panelis yang lain untuk tema-tema yang lebih mantap. Anda boleh kemukakan cadangan dan juga komen kepada kami untuk kita tambah baik untuk program kita, untuk misi dan juga program-program yang mendatang. Untuk makluman, anda juga boleh ikuti dan like Facebook kami di Global Peace Mission, dan juga Mission for Syria, Jasmine Asham, dan ada banyak lagi yang kita akan lakukan untuk tahun ini, insyaAllah. Walaupun dalam pandemik COVID-19, kita berusaha untuk menyesuaikan kaedah dan pendekatan sesuai dengan suasana pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Menuju 2 dekad perjuangan untuk keamanan sejagat, Global Peace Mission Malaysia kini digerakkan dengan kekuatan anak-anak muda dengan bimbingan pakar serta mereka yang berpengalaman dalam dunia kemanusiaan dan juga advokasi. GPM komited untuk menjadi sebuah badan yang terkehadapan di dalam membawa isu-isu kemanusiaan di peringkat nasional dan antarabangsa. GPM kini telah menjadi sebahagian daripada Global Citizen dengan memastikan 6 teras utama GPM adalah sejajar dengan matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals SDG 2030. Dengan motonya, misi kemanusiaan merentasi sempadan, GPM akan terus berdiri teguh menongkah pelbagai onak dan duri berdepani zaman. Dan kini, GPM mempersembahkan logo sambutan 2 dekad perjuangan keamanan sejagat. Misi kemanusiaan merentasi sempadan. Salwa. Dia tentu, warnanya tentu. Ada